Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Ini dia tindakan memalukan. Hanya kerana gagal kawal emosi, perasaan akhirnya membuat satu tindakan yang amat-amat memalukan. Jadi apakah perkara itu sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jangan pergi dulu sahabat semua. Alif Aziz, Alif apa ini? Kena saman. Alif Sukri kena saman RM 70 juta. Betulkah? Jadi menarik juga untuk kita ikuti kegiatan media ini. Untuk yang pertamanya, ini kisah yang paling sedang hangat diperkatakan di media sosial ketika ini. Ia berkaitan dengan kejadian yang di luar jangkaan kita di KLIA, lapangan terbang Kuala Lumpur yang pertama. Jadi mari kita ikuti. Gagal kawal emosi dan amarah akhirnya membawa pada. Ini antara kenyataan media yang sepetik daripada Sinar Harian mengatakan bahwa kegagalan setengah individu untuk mengawal emosi dan perasaan marah sehingga melakukan perkara luar jangkaan seperti membunuh membawa pada apabila terpaksa berhadapan dengan tindakan undang-undang. Setiap masalah mempunyai jalan penyelesaian tersendiri, tetapi masih ada yang mengambil keputusan untuk tidak menyelesaikan secara baik, malah bertindak agresif sehingga menyebabkan kecederaan ataupun kematian. Kes seperti ini sudah sering kali kita dengari di media sosial, televisyen ataupun topik perbualan antara komuniti setempat. Ya, kerana ia bukan sekali dua berlaku, tetapi berulang kali. Sinar Harian pada hari yang lalu melaporkan bahawa satu insiden tembakan di Balai Ketiban Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA yang dipercayai cubaan seorang suami membunuh istrinya, Farah Muhammad Isa atau Farah C. Bagaimanapun tembakan suspek Hafizul Harawi itu tersasar tapi terkena seorang pengawal pribadi wanita berkenaan yang dilaporkan mengalami kecederaan di bahagian perut dan dilaporkan dalam keadaan yang stabil ya ketika bertarung nyawa dalam beberapa hari ini. Susulan itu mangsa Muhammad Nur Hadid Zaini atau lebih dikenal sebagai Along telah menjalani pembedahan di bagian usus bagi melihat keadaan organ yang lain termasuk buah pinggang dan juga sebagainya. Sementara itu pada hari Isnin yang lalu, polis di Raja Malaysia melaporkan bahwa suspek berjadi berkas di Kota Baru Kelantan selepas melarikan diri lebih daripada 24 jam dan selepas itu 36 jam beliau diberkas. Di mana? Di Kota Baru Negeri Kelantan. Jadi siasatan polis mendapati kejadian itu bermotifkan perihal pribadi membabitkan suspek dan juga istri beliau. Pada Selasa lalu, Mahkamah Majistret Kota Baru membenarkan suspek ditahan reman selama 7 hari bermula kemarin sehingga 22 April ini. Pintu reman yang dikeluarkan oleh Majistret Imran Hamid bagi membolehkan siasatan dijalankan ke atas suspek. Suspek direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971 dan Seksyen 8E Akta Senjata 1960. Turut dikenakan perintah reman bagi membantu siasatan peraturan 25 dalam kurungan 1O peraturan-peraturan pendaftaran negara memiliki kad pengenalan individu lain dan Seksyen 108 3F Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menggunakan nomor plat kenderaan palsu. Banyak betul kesalahan dia ni. Dalam pada itu, suspek sempat memaklumkan sempitas lalu ketika beliau dibawa untuk ketahanan reman. Berkata kepada media bahawa dia memerlukan 7 peguam untuk mewakilinya dalam kes tersebut. Walaupun kes belum selesai sepenuhnya, tapi setiap perkara dan akibat daripada tindakan tanpa berfikir panjang sudah memakan diri kerana terpaksa berhadapan dengan pelbagai prosedur berdasarkan undang-undang. Kehidupan bebas daripada sebarang masalah besar kini terpaksa dihadapi penuh dengan penyesalan dan yang tidak akan memberi sebarang perubahan kerana perkara sudah pun terjadi. Berkata pepatah, nasi sudah menjadi bubur dan tidak apa lagi yang boleh dilakukan selain daripada berserah kepada Allah untuk proses seterusnya. Bagaimanapun, suka untuk menulis ingatkan kepada orang ramai supaya tidak mengeluarkan sebarang spekulasi mengenai kejadian tersebut kerana bimbang akan mengganggu proses siasatan polis di Raja Malaysia. Itu antara kenyataan penulis yang sepetik daripada Sinar Harian ini. Terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi, apa pandangan anda berkaitan dengan isu itu? Ramai yang mengatakan individu ini adalah walaun, penyokong setia, ahli kepada PAS dan sebagainya.
Dan dikatakan juga pendedahan daripada Polis Diraja Malaysia kemarin, beliau adalah pelajar, pelajar Hafiz. Kalau setelah Hafiz di negeri Kelantan, Pasir Mas. Bahaya. Jadi, seterusnya sahabat semua, saya ingin membacakan satu lagi kenyataan media apabila dikatakan Alif Sukri kena saman RM 70 juta. Benarkah perkara ini? Mari kita lihat kenyataan media ini yang juga sepetik ya daripada Harapan Daily. Menyatakan RM 70 juta itu jumlah tuntutan saman daripada Abdul Qadir Sheikh Fazil terhadap ahli perniagaan Datuk Seri Alif Sukri Kebarul Zaman atas dakwaan menfitnah. Menteri Bekas Kebudayaan dan Kesenian dan Pelancongan itu memfailkan saman berlaku plaintiff terhadap Alif Sukri sebagai defendant pada 6 September 2023. Abdul Qadir 84 berkata usahawan berkenan mengeluarkan kenyataan fitnah di Instagram dan Facebook pada 2 Julai 2023. Beliau mendakwa kenyataan itu membawa maksud antaranya plaintiff berhutang dengan defendant jutaan ringgit. Gambar plaintiff juga diletakkan pada kenyataan yang mengundang komen negatif daripada pembaca. Selain tuntutan RM 70 juta, Abdul Qadir meminta ganti rugi yang dinilai mahkamah dan perintah supaya defendant memberi akur janji bertulis tidak akan menyiarkan sebarang fitnah terhadap plaintiff. Jadi defendant juga dituntut melakukan permohonan maaf tanpa syarat disiarkan di akaun media sosial usahawan tersebut selama 7 hari. Alif Sukri menerusi pernyataan pembelaan pula mendakwa membuat bayaran pelaburan RM 30 juta bagi mematuhi perjanjian usaha sama bertarikh 26 November yang membabitkan plaintiff, defendant serta 2 syarikat. Pihak-pihak dalam perjanjian usaha sama gagal membuat pembayaran wang dilaburkan saya dan segala pelanggaran janji sedemikian termasuklah aku janji diberikan kepada saya adalah dalam pengetahuan plaintiff sendiri. Itu antara pernyataan pembelaan daripada pihak Alif Sukri. Jadi kita tidak tahu sahabat semua mana kebenarannya. Kita akan update ya daripada masa ke semasa berkaitan dengan isu ini. Jadi sekali lagi terima kasih ya kerana bersama dengan Alright Dapat Channel. Ini dia update yang berita-berita yang gempak ya yang berlaku di dalam negara kita. Pertama tadi seorang penyokong kepada sebuah parti melakukan tindakan di luar jangka hanya kerana gagal mengawal emosi. Tindakan yang sangat-sangat mengejutkan seluruh Malaysia, rakyat Malaysia. Jadi keduanya Alif kena sama RM 70 juta. Jadi apa cerita? Itu yang sebentar saya nyatakan. Jadi terima kasih sekiranya Anda memberikan sebarang komen pandangan berkaitan dengan isu ini. Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.